Minggu yang akan menjadi roller coaster untuk pergerakan market gold, adakah dia akan mencapai paras 2,000 lebih, 2,100, 2,200 ataupun dia akan membuat perubahan di mana gold akan drop? Adakah itu akan jadi? Sebab apa minggu ni penting? Sebab minggu ni kita akan ada news FOMC, kita akan ada news NFP pada minggu yang sama juga. Kita sedang berada dalam konflik geopolitik antara Palestin dan juga Israel yang sedang memberi ketakutan dalam market. Alright. So itu yang kita akan bincangkan dalam video ni. Jangan lupa untuk layan sampai habis sebab banyak yang akan saya kongsikan dari segi luar technical analysis, iaitu dari segi news, okay, apa yang berlaku dari segi fundamental dan juga apa yang sedang berlaku dalam chart yang kita kena ambil tahu. Seperti yang korang tahu, kita masih lagi berada dalam konflik geopolitik antara Palestin dan juga Israel di mana semakin ketara, semakin pressure kepada geopolitik ni, semakin kita boleh nampak demand kepada safe haven iaitu gold, dan di sebaliknya pula kita boleh nampak oil juga tengah perform. Okay, jadi ke mana arah tuju semua ni akan memberi pergerakan gold dari segi untuk minggu ni. Sebab minggu ni kita akan ada banyak news yang macam saya kongsikan tadi. Kita akan ada news daripada FOMC, kita akan ada news daripada NFP dan juga kita sedang berada dalam konflik geopolitik. Seperti yang korang boleh tengok dekat chat ni, salah satu news yang saya suka tengok dekat Reuters adalah investor on edge as Middle East conflict intensify. Maksudnya kita boleh nampak yang konflik Middle East dekat Palestin dan juga Israel semakin memberi tekanan dalam pasaran financial. Jadi player-player market agak berwaspada, berhati-hati, agak dalam keadaan ketakutan juga sebabnya geopolitik ni akan memberi impak yang besar kepada financial market. Jadi diorang safe play di mana diorang invest, diorang alihkan portfolio diorang kepada safe haven dan kita boleh nampak demand kepada safe haven especially untuk gold sangat perform minggu lepas di mana dia dah sampai paras 2,000. Dalam video yang korang boleh tengok minggu lepas ataupun minggu sebelumnya tu juga saya dah memberi update gold akan sampai 2,000 lebih kalau konflik ini berterusan. Itu yang kita boleh nampak. Dan selain daripada tu, kalau kita tengok dengan apa yang kita ada untuk minggu yang baru, persediaan news yang kita ada untuk minggu yang baru ni, okay, minggu yang baru ni di mana hari Khamis pagi pada pukul 2, Khamis pagi pukul 2 kita boleh nampak yang kita akan ada news FOMC, okey, sangat-sangat penting. So news FOMC ni secara simpelnya dia akan menaikkan kadar faedah, menetapkan kadar faedah ataupun menurunkan kadar faedah sebab mengikut pasaran, okey, ini adalah satu benda yang akan dibuat oleh Federal Reserve untuk nak kukuhkan ekonomi, nak kekalkan ekonomi, nak memperkembangkan ekonomi. Okay, so salah satu tools yang akan digunakan oleh Federal Reserve dalam financial market adalah kadar faedah. So serta ni kalau kita tengok kadang kadar faedah ni sedang dinaikkan dan berada di paras 5.5% kalau korang tengok dekat sini. Okey, sekarang kita boleh nampak kadar faedah berada pada paras 5.5%, okey. Dan jangkaan untuk Federal Reserve punya FOMC kali ini mungkin tidak akan ada kenaikan kadar faedah. Sebab apa? Sebab market dah memang dalam keadaan yang sangat chaos. Okey, kita boleh nampak seperti roller coaster. Okey, gold melonjak tinggi. Jadi dia tak nak menambah kelukaan ataupun menambah chaos ni dalam market. Jadi mungkin dia tidak akan menaikkan kadar faedah, mungkin dia akan just kekalkan kadar faedah dekat paras 5.5%. Cumanya apa yang akan memberi perhatian lebih adalah pada press conference yang akan berlangsung pada hari Khamis 2:30 pagi itu akan memberi some kind of conclusion ke mana arah tuju kadar faedah dekat FOMC ni ataupun Federal Reserve dekat US ni. Adakah pada masa akan datang mungkin dia akan menaikkan kadar faedah
ataupun ini sahaja dalam cycle menaikkan kadar faedah. Sekarang ni dia nak tetapkan kadar faedah pada 5.5% dan mungkin dia akan menurunkan di masa akan datang. Okey, ini salah satu news yang akan memberi impak besar kepada gold market dan juga US market. Okey, selain daripada tu pada 3 November, okey, iaitu hari Jumaat yang pertama bulan yang baru, kita akan ada NFP pada pukul 8.30 malam. So NFP ni kita boleh nampak dia adalah salah satu data ekonomi yang penting untuk sektor pekerjaan di Amerika Syarikat yang akan memberi impak yang besar kepada pergerakan pair USD dan juga gold. Jadi kat sini ini more kepada data dependent lah. Data keluar positif mungkin akan memberi kekuatan kepada USD, boleh melemahkan gold. Pada masa yang sama, kalau data tu keluar lemah, mungkin boleh membuatkan gold meroket. Sambung meroket. Kita tak tahu. Apanya kita boleh prepare saja. Jadi, kita ada dua news yang penting. FOMC dan kita akan ada NFP. Pada minggu yang sama juga, minggu ni akan jadi minggu yang terakhir untuk bulan Oktober tahun 2023 sebab 31 Oktober akan berakhir pada hari Selasa dan kita akan melangkah ke bulan yang baru. Jadi kita akan ada monthly closing pula. So untuk info korang, monthly closing ni dia bukanlah sangat-sangat penting yang kita kena beri tumpuan, tapi kita kena tahu yang bila monthly closing ni outflow ataupun inflow di mana kecairan dalam pasaran, kita panggil dia liquidity, okay? Ada yang akan keluarkan untung daripada pasaran, yang akan ada pump ke dalam pasaran. Jadi pergerakan market ni pada certain time, bila monthly candle ni, monthly closing ni akan memberi pergerakan yang besar jugalah. Dada, why? Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Okay, sebab orang-orang yang tengah untung, yang tengah swing trader, bukan kita, bukan saya hanyalah scalper intraday, tapi swing trader yang trade lebih kurang 6 bulan, sebulan, okay, setahun, diorang akan keluarkan kewangan ataupun cash atau profit diorang daripada market. Jadi itu pun akan memberi pergerakan jugalah yang boleh memberi impact juga, okay. So kita ada news FOMC, NFP, kita akan ada monthly candle closing dan kita sekarang ni ada konflik Middle East. Okay, so yeah, it's going to be a lot tough minggu ni. Boleh jadi minggu yang terbaik untuk kita dan boleh jadi minggu yang tak terbaik untuk kita. So dalam keadaan apa sekalipun, kita kena berwaspada dengan keadaan market dan kita kena tahu apa yang sedang berlaku di sekeliling kita. Okay, so ini adalah candle untuk gold dari segi monthly dan kita boleh nampak walaupun bulan Oktober ni dia belum close lagi. Alright, ya kita boleh nampak memang akan ada bullish candle closing, tapi kita tak tahu dia nak close kat mana. So far, kalau kita tengok dekat zone sini, harga yang sampai ni dia belum lagi tutup, belum lagi berjaya tutup atas kawasan weak rejection ni. Weak rejection yang ni, weak rejection yang ni, weak rejection yang ni, kita boleh nampak yang belum ada candle close atas kawasan situ. Maksudnya candle kena close macam ni. Walaupun ini adalah dari segi monthly candle, ya, monthly candle akan memberi kita long term direction for the next 6 months, for the next 1 year, for the next 2 year punya direction. Andai kata kalau kita dapat satu senario, okay, which is kita boleh dapat satu situasi yang macam ni, kalau monthly candle cuba menaik, melepasi kawasan 2100 ni, saya jangka gold akan continue untuk menaik. Tapi untuk nak berlaku benda ni, kita kena nampak geopolitik, okay, antara Palestin dan juga Israel kena lebih memberi tekanan kepada market. FOMC dan juga NFP juga kena memberi tekanan kepada market, okay. Baru kita boleh nampak akan ada kenaikan lah. So far kita belum nampak lagi benda tu berlaku, okay. Kita masih lagi reject kawasan sini, which is kita create satu resistance dari segi monthly. So ini juga adalah daripada weekly candle, okay. Weekly pun kalau kita tengok, yang paling tinggi dia pernah naik adalah di paras 2070 ataupun 2080 lah yang dia pernah naik. Okey, 2070, 2075 adalah ke paras tinggian yang dia pernah naik. Okey, so setiap kali weekly candle sampai ke paras sini, kita boleh nampak dia reject and then drop. Okey, so weekly juga boleh
boleh sambung menaik. Minggu ni juga dia boleh sambung menaik dengan tekanan antara Palestin dan juga Israel. Okay, geopolitik isu akan memberi demand kepada safe haven di mana gold akan perform kalau lebih tekanan benda tu. Alright, so dari segi kalau kita tengok harga semasa, okay, walaupun market close hari ni kita boleh nampak gold berada dekat 206, ni adalah weekly time frame, dan kalau kita tengok daily time frame, okay, so obviously kita berada di uptrend sejak daripada 18.11, 18.12 ni gold tengah perform cantik, okay, which is kita boleh dapat 1-2 retracement dekat sini. Kalau kita ikutkan trend, okay, kita mungkin boleh buat 1 atau 2 retracement sebelum kita continue push up ke paras 2000 lebih, okay, 2070, 2075, okay, and then mungkin kita boleh nampak daripada paras itu mungkin market gold cuba untuk drop. Okay, sebab apa? Sebab berlakunya profit taking, jerung-jerung besar mengambil keuntungan dekat paras atas ini, okay, membuatkan mungkin isu dekat Palestin dan juga Israel, okay, semakin berkurangan, tak adalah terlalu tekanan, peperangan pun semakin nak tamat. And then kita boleh nampak FOMC dah lepas, NFP dah lepas, mungkin kita boleh nampak gold boleh drop selepas mengambil keuntungan besar daripada jerung. Itu pun kita kena take note juga. Okay, tapi kalau benda ni dia sebaliknya, kalau kita tengok, kita mungkin boleh dapat satu benda yang luar biasa di mana gold boleh sambung menaik, which is kalau kita dapat satu benda yang macam saya cakap tadi, di mana kalau dekat daily lah, at least dekat daily kan, kita dapat satu candle yang close atas kawasan 2075. Bagi saya itu adalah satu key area, okay, 2075 daily punya rejection kat sini kita boleh nampak, okay, 2075 ni adalah salah satu rejection yang paling ketara sekarang. Andai kata kalau kita dapat daily close above zone resistance tu, kemungkinan besar gold akan perform new high, mungkin 200, 2200, 2300 kan. So, dari segi technical, we need to see daily close above kawasan 2075 yang akan memberi satu confirmation di mana gold market mungkin akan create satu high yang baru. Okay, so macam saya cakap, seperti biasa, okay, seperti sebelum-sebelum ni, untuk kita nak sampai ke paras yang luar biasa 2100, which is gold tak pernah sampai, okay, keadaan pasaran kena jadi chaos di mana geopolitik semakin ketara, semakin mengganas, okay, FOMC kita boleh kena nampak mungkin kena memberi kelemahan kepada USD, dan juga NFP pun kena memberi kelemahan kepada market USD. Mungkin kita boleh nampak gold menaik. Tapi kalau kita ikut dari segi technical, okay, ramai yang akan cuba-cuba nak swing trade daripada sini, iaitu swing sell. Dia mungkin dah boleh masuk order dekat 2050, okay. Nasihat saya, yes, of course, buat masa ni kita boleh nampak ni memang antara kawasan yang penting, sangat-sangat crucial saya boleh cakap, okay. Satu kawasan yang penting yang boleh kita tengok ni, okay. Bukan sekali dia reject, tapi banyak kali dia reject sekali. Okay, banyak kali dah harga reject dekat situ. Kali pertama, okay, kali kedua, alright, betul. Ni kali ketiga, mungkin kita akan sentuh kawasan tu untuk kali yang keempat, tapi kita tak tahu, okay, dia akan sentuh ke tak. Itu semua depends kepada pergerakan market, perkembangan market, okay. So, jangan terlalu awal nak swing sell dekat sini, okay, this position, alright. Let market decide mana dia nak pergi, okay. Kita kena tengok, macam saya nak cakap, okay, kalau kita nak swing sell daripada kawasan satu resisten yang strong ni, mungkin boleh jadi satu benda yang bagi kita boleh kita dapat beribu-ribu pips, okay, sebab kita boleh swing sell dekat kawasan yang resisten yang strong ni kan. Cumanya macam saya cakap, daripada fundamental kena memain peranan yang penting, okay. Geopolitik isu semakin pudar, news tu tak semakin panas dekat pasaran, okay. And then kita boleh nampak mungkin FOMC, okay, memberi sesuatu yang boleh menguatkan US dollar, NFP boleh menguatkan dolar, baru kita boleh anggap dekat kawasan sini at least kita boleh dapat swing sell lah, okay. So untuk minggu yang baru ni, sila watch out
kalau korang trader yang baru, lama ke apa ke kan, yang pro trader, sila berhati-hati dekat zone sini. Kita dah masuk paras 2000, okay, di mana satu kawasan yang akan memberi, okay, akan menjadi perhatian kepada semua trader dari secara globally. Okay, adakah kat sini kita akan dapat satu setup sell yang cantik ataupun akan berlaku satu perkara luar biasa di mana gold perform new high. Okay, new high maksudnya atas, bagi saya lah, atas paras 20,075. Itu semua akan terjawab pada minggu yang baru ni dengan kita ada konflik geopolitik, kita ada FOMC, kita akan ada NFP. Okay, so sila berhati-hati kalau korang trade scalper intraday, pastikan SL, okay, jangan open, jangan terlalu berharap, jangan terlalu awal swing sell dekat sini nak dapatkan pucuk, nak dapatkan akar kat sini. Okay, ramai yang suka bila dia dah masuk je 2056 dia dah cuba sell kan apa semua. So sila berhati-hati. Okay, so yeah, my personal view untuk gold ni mungkin kita boleh sentuh paras 2000 and then mungkin kita boleh start turun, mungkin boleh sideways dekat sini. Tapi kalau kita dapat perkembangan yang lebih dahsyat dari segi geopolitik, FOMC dan NFP, mungkin kita boleh tengok sesuatu yang luar biasa berlaku di mana kita mungkin boleh dapat gold luar daripada kawasan 2075, mungkin boleh sampai ke paras 2100. Semua tu akan terjawab bagaimana market berkembang untuk minggu yang baru ni. Okay, so sila take note. Okay, akan ada dua news yang penting, FOMC, NFP. Kita akan ada monthly candle closing, untuk Oktober. Kita dah nak sampai ke penghujung tahun. Okay, so yeah, ini adalah personal view saya. So korang boleh komen ada apa yang korang tak faham ataupun personal view korang untuk gold. Adakah gold akan sampai ke paras new high yang gold tak pernah sampai, ataupun dia akan mula downtrend daripada sini. Mungkin kita boleh dapat satu sell swing yang mungkin saya pun tengah watch juga. Saya pun tengah melihat-lihat juga. Okay, so ya, itu saja untuk perkembangan minggu yang baru ni. Saya harap video ni membantu korang, okay, memberi idea, memberi perkembangan market, memberi perkembangan gold. Jangan panik, jangan terlalu awal swing sell, jangan terlalu awal buy dekat kawasan resisten ni. So kena berhati-hati. So ya, good luck untuk minggu yang baru. InsyaAllah kalau ada apa-apa update perkembangan gold market ni, saya akan terus memberi update kepada korang. Jangan lupa untuk subscribe, follow dan like video ni, sharekan kepada kawan-kawan, bagi info ni sampaikan kepada kawan-kawan. Cakap dengan dia sila berhati-hati. Okay, minggu yang agak mencabar bagi kepada minggu yang mencabar kepada trader-trader gold. Alright, so itu saja untuk video kali ini. Saya akan jumpa korang insyaAllah dalam video yang menarik lagi. So assalamualaikum dan salam sejahtera. Take care, good luck untuk minggu yang